Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita bersama mulakan siri pengajian yang kita ambil daripada kitab Safahat min Sabrul Ulama, karya Syekh Fattah Abu Ghuddah, salah seorang ilmuwan Islam di zaman kita ini. Dalam nota kita sebut tu bahawa dia meninggal pada tahun 1997. Dan saya pribadi, saya pernah menulis tentang Syekh Fattah Abu Ghuddah dalam blog Pemuda Iman, dan saya rasa disiarkan dalam majalah AI, kalau tak salah saya, majalah AI, tentang biodata Syekh Abu Ghuddah daripada blog tu lah, disiarkan dalam majalah. Jadi kitab yang kita nak bincangkan ni sebenarnya kitab yang cukup menarik, yang saya pribadi, kalau saya tak ada semangat untuk baca kitab ataupun down untuk cari maklumat, saya biasa akan buka dua buku karangan Syekh Abu Ghuddah. Pertama, buku Qimatul Zaman Indal Ulama, nilai waktu dalam ulama, hidup ulama. Dia lebih kecil, biasa kita baca, dan dimulakan dengan kisah-kisah ulama terdahulu, dan akhir sekali kisah ulama yang lebih moden. Dia ceritakan dalam tu tentang bagaimana ulama menjaga masa sehingga ke tahap yang kita tak sangka, ya. Dengan ilmu, dengan ibadahnya, bagaimana mereka menjaga masa, sehingga ada ulama yang bila diminta untuk bersembang benda yang dia anggap tak bermakna, dia suruh apa, dia kata amsik syams, kamu tahan matahari, kita boleh sembang. So waktu boleh tahan waktu, kita boleh sembang sampai ke tahap tu. Dan ada yang cintakan ilmu sampai sentiasa ada buku, dia kerja menteri dengan khalifah, kemudian dia tak boleh baca buku ketika khalifah ada. So dia bawa buku, disimpan dalam poket dia atau dalam beg dia, tak salah saya dalam bekas yang dia bawa. Kemudian bila khalifah keluar, dia baca, atau dia keluar, dia baca. Jadi dan ada yang jatuh dalam lubang sebab terlalu baca buku sambil berjalan. Itu biasa, baca buku sambil berjalan. Dan ada ulama yang tidur sandar, tak tidur berbaring seperti Imam Nawawi, untuk tak nak tidur lama sangat dan sebagainya. Yang kedua buku yang saya baca kalau saya nak dapatkan motivasi ialah buku ni, buku Safahat min Sabrul Ulama. Dia Syekh Abu Ghuddah, sebabkan dia banyak menyunting dan tahqiq kitab, maka dia rujuk banyak kitab. Dia sentiasa catat maklumat sampingan. So yang sampingan ni rupanya dah jadi banyak. Itu cara dia. Jadi sebab tu dia akan buat hasil daripada kajian kitab lain, dia dapat buat kitab lain, ataupun dapat buat hasil yang lain seperti ceramah dan sebagainya. Dan buku ni buat asalnya ialah dalam pertimbangan disebut kuliah yang dia dapat kumpulkan dalam kuliah yang diminta dia untuk sampaikan di Arab Saudi, di kuliah syariah di Riyadh. Dia pernah sampaikan ceramah, tajuk dia macam inilah, tentang bagaimana ulama menuntut ilmu. Jadi dia kumpulkan semua ni, dan saya sebutkan dalam nota yang kita berikan tu ringkasan tu bahawa pertama biodata beliau Syekh Abu Ghuddah daripada Syria, dan beliau pernah menjadi ahli parlimen dan terlibat dalam politik buat satu waktu yang seketika. Kemudian tarikh lahirnya 1917, meninggal 1997. Kemudian pendidikan awal di Syria ke Azhar dan ke banyak tempat untuk mengajar, termasuk ke negara-negara luar. Dan dia terkenal dalam menyunting dan mencetak buku-buku klasik dalam berbagai bidang, terutama hadis, dan juga buku beliau yang lain. Boleh tengok dalam web rasmi beliau, abughuddah.com. Yang menarik dalam buku-buku beliau, saya pernah tulis dalam blog, elok juga saya kongsi,
kongsi, iaitu dia biasanya ada kelebihan buku Syekh Abu Ghuddah ni. Pertama, dari segi dia akan buat mukadimah yang cukup jelas. Setengah orang cetak kitab, dia buat mukadimah satu muka surat, dia tumpukan kepada kitab. Betul juga tu, itu betul juga. Tapi Syekh Abu Ghuddah memilih untuk buat mukadimah panjang. Dan kadang-kadang style orang Arab, bila cetakan tu diulang cetak, dia akan buat mukadimah baru dan lebih lagi menambahkan maklumat. So mukadimah dia amat penting. Yang kedua, dia banyak buat nota kaki yang panjang-panjang. So kadang-kadang kita baca nota kaki dia panjang, banyak. Ini biasa style Syekh Abu Ghuddah. Dan yang ketiga, tentang ketelitian dalam baris. Perkataan tu baris. Kan bila kita sebagai penuntut ilmu Islam, kita jumpa nama ulama dan gelaran-gelarannya. Kadang-kadang kita tak nak bariskan macam mana. Nak baca, ada orang baca tulis Darul Qutni, sebenarnya Darul Qutni ataupun Darul Qutni. Yang betul ni adalah sama ada ra tu kita matikan atau ra tu kita bagi atas. Darul Qutni tak tepat. Setengah nama ulama, nama bandar dia, tadi nama negeri dia, ataupun nama dia sendiri, nama ulama sendiri. Bagaimana nak bariskan. Kemudian nama ataupun perkataan yang jarang ditemui, perkataan bahasa Arab yang kita jarang jumpa, nak bariskan macam mana. Ini memang diberi perhatian yang cukup besar oleh Syekh Abu Ghuddah, sampai kita dapat banyak ilmu daripada footnote dia. Dia penulis ni, dia ada dua jenis. Satu yang tak nak buat footnote. Contoh kita bagi Syekh A'il Al-Qarni. Dia tak nak buat footnote banyak-banyak. Dia tak nak buat sebab dia kata buku dia untuk masyarakat. Bila banyak footnote jadi berat. Kita baca atas bersebuah, baca atas bersebuah. So orang yang nak baca buku, dia flow terganggu, mengikut beliau lah, orang yang macam beliau. Orang yang macam Syekh Abu Ghuddah pula, dia pentingkan footnote sebab banyak maklumat dia nak kongsi. Pengkaji ilmu tak akan jemur baca dua-dua. So masyarakat mungkin suka baca cerita yang relax, banyak gambar. Itu mungkin masyarakat lah kan. Kemudian Syekh Abu Ghuddah amat mengambil berat tentang memperkenalkan ulama. Itu satu aspek lagi yang saya cukup suka. Sebab kita menuntut ilmu, kita tak sempat baca semua kitab. Jadi kita kadang jumpa nama, tak tahu siapa. Jumpa kitab, tak tahu siapa punya. Atau jumpa ulama, tak tahu zaman bila. Sebab tu bila Syekh Abu Ghuddah biasanya, kalau dia sebut nama ulama yang dia rasa perlu, dia akan bagi tarikh lahir, tarikh mati. Biasanya ulama ni, kita bila kita belajar mengaji Islam, yang penting tarikh mati. Tarikh wafat ni satu ilmu khas. Sebab tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nukhbatul Fikar, dalam mustalah hadis, dia sebut di antara ilmu yang mesti diketahui ialah tentang tarikh wafat dan asal usul periwayat. Orang yang tak nak belajar tak apa, tapi orang yang nak jadi bidang tu, maka Imam Ibn Hajar dan Imam yang lain kata kena tahu kan? Dan kalau kita ambil tahu sikit pun aspek tu, kita dah seronok, kita dah mula tahu imam ni sebelum imam ni, ini selepas imam ni. Imam ni ada dua orang. Imam Ibn Kathir terkenal, dua orang yang paling terkenal. Satu Ibn Kathir qiraat yang di zaman tabi'in meninggal 120 Hijrah. Satu lagi Ibn Kathir tafsir yang meninggal di kurun ke-8. Jadi bila kita sebut qiraat Ibn Kathir, orang yang tak tahu ingat Ibn Kathir tafsir. Ibn Kathir qiraat lain, tafsir lain dan sebagainya. Jadi Syekh Abu Ghuddah amat menitik berat ke benda ni. Dan buku ni juga adalah kisah. Jadi kisah ni dia orang ingat macam tak penting, tapi sebenarnya para ulama cukup memberikan tumpuan, sebab kisah ni pertama dia kisah benar, ada kisah para ulama. Yang kedua, saya sebutkan sini bahawa buku ni catatan Syekh Abu Ghuddah. Kemudian tujuan beliau ialah memberi pengajaran kepada generasi zaman sekarang betapa hebatnya pengorbanan para ulama. Sebab kadang-kadang kita kena akui, sebab kita bercakap atas nama penuntut pengajian Islam yang orang panggil ustaz ustazah. Kadang-kadang kita tak mendalami kisah para ulama. Kita kenal, kita boleh guna nama ulama ni. Cuma cakap kita Imam Syafi'i nama dia Muhammad bin Idris meninggal tahun 204 Hijrah. Yes, kita boleh sebut maklumat, tapi perjalanan ilmu dia, macam mana susah payah dia, rupanya kisah-kisah mendalam ni kadang-kadang kita miss, menyebabkan kita terlepas pengajaran yang banyaklah hidup dia. Dalam kitab ni juga dia banyak cerita pasal Imam Syafi'i. Kita akan jumpa nanti kemiskinan dan cabaran dia. Kemudian
Bila dikatakan bahawa ada di antara kisah ni yang agak ganjil, pelik, yang macam biar betul kan, betul ke ni? Setengah orang dia tak tahu. Bila kita kumpulkan semua kisah pelik, katalah buku ni mengumpulkan kisah yang berat, yang macam dahsyat, dia duduk belakang mungkin dia bikin betul ni. Jadi tak salah dia nak sangka macam tu. Sebab tu dia bawa benda ni dan dia jelaskan dalam mukadimah dia. Kisah ni pertama sekali kita kena faham, berlaku di zaman yang bukan zaman kita, berlaku pada orang yang bukan macam kita, yang mungkin diri dia tu telah bersedia untuk benda tu. Maklumlah macam contoh orang yang boleh solat subuh dengan wudu isyak. Cuba kita bayangkan, Imam Abu Hanifah antara orang dia solat subuh dengan wudu isyak, kan? Jadi setengah orang fikir macam susah Ustaz. Dia kadang-kadang tak susah sebab kadang-kadang waktu malam tu pendek pada musim tertentu, ataupun dia banyak aktiviti dia buat. Bagi orang yang mungkin tak ada aktiviti, dia rasa panjang sangat malam tu, kan? Bagi orang yang banyak, ada setengah boleh tahan wudu subuh sampai zuhur sampai asar. Dia boleh tahan mungkin sebab dia tak banyak minum air ke, dia apa ke, tak tahu. Maknanya orang yang pernah merasa dia akan faham. Tapi orang tak pernah buat macam, kan? Ini dia panggil apa? Ini exaggeration, Tokok tambah kan? Bila kita sebut pasal khatam Quran, kan? Kita kata laju, saya buat Ustaz, saya kata Quran laju, tapi lama Ustaz, ambil masa satu juzuk mungkin 20 minit, setengah jam. Macam mana ulama dulu boleh khatam Quran setiap hari, lebih dari sekali, ataupun sekali setiap hari, atau kadang-kadang kelajuan kita tak macam kelajuan dia. Kadang-kadang dia hafiz, dia boleh baca di mana-mana. Kita mesti guna Quran untuk baca, mesti kita berhentikan semua aktiviti. Ataupun kita kata, ialah disebabkan latihan mudah bagi dia, susah bagi kita. Kita biasa orang tanya kata Quran, bila kata Quran? Ada sekali masa tahun sekian-sekian. Itu benar, tapi ulama dulu berkali-kali tak tahu nak cakap. Sampaikan dia panggil sebahagian imam qiraat khatam Quran 1000 kali sepanjang hayat di rumah dan di masjid dan sebagainya. Kita sekarang baca qiraat Asim, Hafs daripada Asim. Imam Asim pernah satu masa dia terkenal guru imam Quran di Kufah. Kemudian sebahagian murid-murid dia, ini disebut dalam kitab Imam Az-Zahabi, tentang qurra, tentang qari-qari, imam-imam qiraat. Imam Asim, murid-murid dia ramai. Tiba-tiba di kalangan murid dia ada khilaf. Asim baca begini ke? Asim baca begini. Sebab ini imam besar. So siapa yang murid dia, so mesti kena cekap. Tiba-tiba ada khilaf. Kemudian khilaf tu makin bertambah. Maka apa Imam Asim buat? Dia dah tua, tapi dia masih buat. Dia buat pengumuman, esok di masjid sekian-sekian aku akan baca Quran daripada awal sampai habis. Semua murid yang khilaf tu datang dengar. Dia pun pergi daripada subuh, dia baca Quran daripada Fatihah, dan dia khatam pada hari itu surah yang terakhir, surah An-Nas. Dia baca. Semua orang tengok, ikut silap catat, silap dengar, ini saya baca macam ni. Jadi kita fikir susah ni. Saya kuliah Maghrib Isyak pun saya dah tak tahan. Itu dia panggil stamina, kan? Ada orang mampu, ada orang belum mampu. Dan saya pernah dengar orang mudah untuk menolak tentang bab khatam Quran. Dia kira jam, minit, satu hari berapa jam. Bukan macam tu perkiraan. Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan yang terkenal dalam bab adab orang yang menghafal Quran dan adab membaca Quran, sebut tentang ramainya ulama, sahabat dan tabi'in dan sebagainya yang khatam Quran sehari sekali ramai. Kemudian dia sebut yang paling banyak dia pernah jumpa ialah 4 kali siang, 4 kali malam khatam Quran. Itu yang paling banyak dia pernah jumpa. Sampai maklumat tu kepada dia. Kita macam Masya Allah, kan? Sama ada kita mengakui kita lemah ataupun kita petikai benda tu, atau respon manusia ni banyak lah, kan? Jadi Syekh Burdah beritahu awal dalam mukadimah bahawa ada kisah ni yang agak sukar dipercayai, tetapi ia bukanlah semesti bermaksud rekaan. Hari ini lagi jelas, kita kalau buka YouTube
Kan banyak sangat orang buat channel cerita benda yang tak masuk akal tapi ada. Yang orang sangka tak wujud tapi wujud. Banyak orang buat channel tu. 10 perkara yang ajaib yang tak pernah orang sangka. 5 perkara ni 10, 5, 10. Tetapi ya betul. Kan? Rupanya ada. Yang tipu ada, yang betul ada. Yang masuk dalam news pun ada banyak. Yang disahkan. Keganjilan tu. Kan? Dan dia bagi contoh dalam ni bagaimana ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, para sahabat dihantar ke misi ekspedisi tentera, Nabi tak ikut. Mereka kelaparan dan sampai di tepi pantai jumpa ikan paus. Mereka makan sebulan makan daging ikan paus. Kemudian dia siap pergi cek tinggi dia banyak mana. Dia suruh orang yang paling besar naik unta paling besar, lepas tu tegakkan tulang tepi ikan paus tu, ukur mata dia. Jadi kalau kita sedar bahawa hadis ni ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, mudah untuk kita percaya. Walaupun kisah ni dahsyat. Tapi di zaman sekarang, kita dah macam faham ikan paus memang besar. Kan? Kalau orang yang tak pernah jumpa ikan paus, ikan besar macam ni. Dan bila balik ke Madinah, Rasulullah minta, ada tak bawa balik daging sikit? Ada bawa balik, ambil makan. So, sudah kita buat open house. Mahal ke? So, mana? Dan dia beri contoh banyak lagi kisah dalam sejarah, seperti orang yang pandai macam kemahiran berjalan atas tali, buat silap mata. Dah ada zaman dulu. Dah ada. Zaman sekarang lagi banyak lah. Kita tengok magic show, kita dah memang apa ni, sebab kita tahap ni kita tahu dia mesti ada satu cara dia buat. Tak mungkin, tak masuk akal. Dia boleh potong orang jadi dua, keluarkan something tanpa ada apa. Kita dah tahu lah ini magic, ini trick. Tapi kita tak tahu nak cerita. Tapi kita percaya tak? Percaya depan mata kita. Itu maksud dia. Kisah-kisah sebegini, janganlah kita bila kita cerita benda ni bermaksud kita berlebih-lebih memuji ulama. Tak. Bila kita puji, bukanlah berlebihan. Bila benar ni kita baca, kita akan terlintas. Ush, ini ajaib ni. Kan? Tak pernah jumpa. Baik, kemudian dia bahagi kisah ni kepada 6 aspek yang berlainan. Tapi kata Syekh Abu Dah, 6 ni dia bercampur-campur. Aspek tentang, ada cerita pasal pengembaraan. Malah ni kita ambil sikit pasal pengembaraan. Ada pasal berlapar dalam belajar. Ini sesuai lah kepada budak universiti zaman sekarang yang banyak makan, tak suka makan. Dan kita kena akui benda tu normal zaman dulu. Zaman sekarang dia heboh masuk paper semua. Akhirnya dapat makan free, alhamdulillah. Kan? Bagus. Kemudian ada aspek tentang mereka meninggalkan kekayaan dan menghabiskan wang untuk beli itu dan ini dan semua mengembara. Dan ada juga kepayahan tentang kurang rehat, kurang tidur, kan? Dan kurang makan. Jadi bila sampai tajuk tu kita kena prepare. Kena berlapar sebelum tak cakap tadi, betul kan? Kita takut. Sekarang malam ni kita pengembaraan, so okey lah ada yang mengembara dan sama sini. Baik, apakah faedah kalau kita baca buku macam ni? Antaranya mengenali ulama dengan lebih dekat, mendekati buku-buku utama yang mereka hasilkan, mencontohi mereka, kemudian muhasabah tentang niat dan tawakal. Kalaulah mereka fikir tentang keduniaan, mereka takkan dapat buat apa yang mereka telah lakukan. Kemudian mengetahui bagaimana mereka memelihara ilmu ini dan mewariskannya. Maksud mereka ada teknik, bukan mereka ni contohnya hafal hadis. Memang kita tahu ada ulama hadis yang hafal banyak, tetapi dalam kisah mereka kita dapati mereka juga mencatat banyak. Sebab catatan membantu hafazan, menjaga hafazan. Mula nak hafal, menulis dulu dan sebagainya. Imam Al-Bukhari sebagai contoh, Hafiz memang Hafiz. Tapi dia kata, hadis yang aku dengar, aku tulis. Pun tulis maksudnya. Bermakna dia panggil backup. Tak nak benda tu. Dan ada sebagian ulama yang mengadu, dulu aku hafal banyak ribu, kemudian kurang. Jadi makna kita tahu bahawa ulama zaman dulu ni mereka tidak orang kata apa, membiarkan, maksudnya tak nak tulis, tak nak catat, tak nak apa, tak. Dia dari kuat. Ada yang hafal dan tak lupa-lupa. Ada yang hafal makin lupa. Maka cerita secara ikhlas. So kita masuk yang aspek pada malam ni. Kami contoh-contoh dan saya suka untuk
melalui satu demi satu contoh kisah mengambil pengajaran apa yang kita mampulah. Pertama, Syekh Abu Hudah mulakan yang menariknya adalah kisah Nabi Adam. Dimulakan kisah Nabi Adam. Pengembaraan, di mana aspek dia pengembaraan. Jadi apakah pengembaraan Nabi Adam? Ya, dalam menuntut ilmu. Dia bagi contoh satu hadis, iaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa Allah mencipta Nabi Adam, kemudian panjangnya 60 hasta, bukan 60 hasta kita. Kemudian ketika Allah ciptakan Nabi Adam, setelah dicipta Allah memerintahkan Nabi Adam pergi kepada malaikat-malaikat itu dan beri salam, melihatlah apa yang mereka jawab, mereka balas. Kata ulama, bila Allah sebut idhab, pergilah, maka ulama ambil pengajaran bahawa malaikat itu berada di tempat yang jauh. Maka Nabi Adam AS, dia menuntut ilmu, maka dia mengembara dan merantau juga. Dan kita tak tahu jauh mana dalam syurga yang hanya Allah yang tahu. Mungkin dekat, mungkin jauh sangat-sangat, mungkin ambil masa yang lama. Tapi ulama kata daripada perkataan idhab, pergilah kepada mereka, maksud bukan berada di sebelah dan dekat, pergi ke sana. Maka dia pengembaraan. Kemudian Nabi Adam AS memberikan Assalamualaikum, malaikat menjawab dengan menambah warahmatullah. So, itu salam yang diberikan, dibalas kepada Nabi Adam. Maka Rasulullah SAW menambah bahawa semua yang masuk ke syurga akan berada dalam keadaan wajah seperti keadaan Nabi Adam yang sempurna maksudnya, dan ketinggiannya dan sebagainya. Jadi ulama ambil tentang yang tadi, bermakna di sana ada pengajaran Nabi Adam sendiri, seorang Nabi, dia boleh tunggu ilmu itu datang kepada dia, tapi dia diperintahkan untuk pergi ke sana. Maka ini satu pengajaran untuk mencari ilmu, Kemudian yang kedua, dibawa kisah tentang Nabi Musa. Ini lebih jelas, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, dalam hadis yang sahih yang banyak, bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengambil ilmu daripada Nabi Khidir. Dan ini memang pengembaraan. Dan Allah sebut dalam Al-Quran mereka letih, kemudian mereka mencari, dan akhirnya mereka jumpa, mereka telajah, mereka patah balik. Ini pengembaraan. Dan Nabi Khidir, dalam masyarakat kita boleh sebut Khid ataupun Khadir. Ada dua baris, Khadir ataupun Khid. So kita sebut Khidir lah. Kalau orang Kedah harus sebut Khidir. Ada beza lah, Nabi Khidir. Kalau orang sebut tu saya seorang tu saya pernah dengar orang sebut Nabi Khidir. Itu lahjah, perbezaan beliau. Jadi yang menariknya sekarang ni, sebahagian aspek yang Syekh Abu Hudah sentuh, kita faham dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, bila kita baca dan kita dengar orang cerita Nabi Musa merantau di daratan, kemudian jumpa Nabi Khidir, kemudian baru naik kapal di lautan. Okey, itu yang kita biasa dengar. Tapi dalam Sahih Bukhari, satu soalan timbul. Ini maklumat sampingan yang menarik. Imam Bukhari bawa hadis ni, Nabi Musa jumpa Nabi Khidir, dan Nabi itu pun ada khilaf di kalangan ulama, tapi bahagian besar mengatakan dia Nabi. Imam Bukhari buat tajuk, Imam Bukhari ni dalam Sahih Bukhari, tajuk tu tajuk dia buat. Kalau Sahih Muslim, tajuk tu bukan Imam Muslim buat. Bab. Ini bab dalam Sahih Bukhari, bab kecil ni Imam Bukhari yang buat. Apa bab dia? Bab tentang Nabi Musa merantau di lautan menuju Nabi Khidir. Maksudnya tajuk tu dah macam lain daripada yang kita faham. Ini diuraikan oleh ulama sejak zaman Ibn Hajar sebelum tu lagi. Kerana ada riwayat-riwayat hadis tertentu yang menunjukkan bahawa Nabi Khidir memang merantau di lautan, bertemu dengan Nabi Musa merantau di lautan, bertemu Nabi Khidir di sebuah pulau. Ada riwayat yang menyokong. Kenapa Imam Bukhari kata Nabi Musa merantau di lautan menuju Nabi Khidir? Maksud sebelum jumpa dia dah merantau, berlayar ataupun lalu di lautan. Dalam kisah yang kita faham, yang biasa orang cerita, yang kita faham daripada Zahir, kita baca surah Al-Kahfi, dia berjalan di daratan, kemudian jumpa Nabi Khidir, kemudian naik kapal di lautan. Ya.
Jadi kata Imam Ibnu Hajar dan imam lain termasuk Syekh Abu Burdah, bermakna terdapat riwayat-riwayat yang menyokong makna yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari, iaitu Nabi Musa juga merantau dan melalui lautan. Maksud darat dan laut baru jumpa. Disebabkan ada riwayat yang menyebut begitu. Maksud di sebuah pulau. Kan? Seperti Imam Bukhari buat bab Nabi Musa pergi merantau di lautan sehingga dia bertemu Nabi Khidir. Itu maksud. Jadi susah payah dia lalui itu menuntut ilmu. Dia kata ulama, Nabi Musa disepakati dia lebih hebat dan lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Itu kalau kita ambil pandangan dia Nabi. Kalau ada sebagian lagi kata pandangan dia bukan Rasul, maksud Nabi Musa memang lebih mulia daripada Nabi Khidir. Tetapi pertama, kita ambil pengajaran pengembaraan. Yang kedua, tawaduk, rendah diri. Maksudnya dia minta izin. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, dia minta izin. Boleh tak saya? Boleh tak? Maksud dia dahlah Nabi Musa yang kita tahu dengan melawan Fir'aunnya, dengan mukjizat dan ulul azmi dia angkat di kalangan para rasul. Dia minta izin kepada Nabi Khidir. Hal attabi'uka. Quran surah Kahfi, boleh tak saya ikut? Ya, maksudnya satu adab dengan guru yang memang lebih rendah daripada dia. Itu maksudnya. Dan yang ketiga, bukan semata-mata pengembaraan ataupun adab, juga ialah kesabaran. Sebab dia Imam Imam tafsir menyebut bagaimana kesabaran Nabi Musa itu diuji dengan Khidir. Dia kata, kan, kamu tak boleh sabar, saya ikut, InsyaAllah saya boleh. Jadi kesabaran itu kena ada dalam menuntut ilmu. Jadi ulama yang menguraikan kisah Nabi Musa dan Khidir ini terlalu banyak, dan dalam saya cadangkan kita baca dalam huraian Sahih Bukhari, sebab dalam kitabul ilm, bab ilmu, Imam Al-Bukhari memang ulang banyak kali kisah hadis Nabi Khidir dengan Nabi Musa, dan para ulama huraikan, dan ada yang mengarang khusus tentang adab menuntut ilmu, ya. Bagaimana adab dikeluarkan daripada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tapi kita ambil aspek pengembaraan yang jauh. Baik. Kemudian seterusnya Syekh Abu Burdah bawa kepada kita kisah para sahabat. Dia masuk para sahabat. Setelah dia bagi contoh dua orang Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dia ambil kisah para sahabat, dimulakan dengan kisah Abu Dzar Al-Ghifari yang merantau untuk mencari dan masuk Islam, untuk mencari Nabi dan masuk Islam. Kisahnya dia hantar adik dia dulu, saudara dia dulu, iaitu Unais. Dan Unais ini, adik dia ni mempunyai kemahiran dalam syair. Maka antara berita yang dia bawa balik kepada Abu Dzar ialah, aku mendengar ayat-ayat yang bukan syair dan lebih pada syair, dan aku tahu semua ini bukan manusia buat, ini Al-Quran, ini apa. Dan dia rasa apa? Belum cukup lagi, dia tak puas lagi, dia nak pergi jumpa sendiri. Ini kata ulama, rasa tu yang kita nak cari, rasa nak pergi pada ilmu, rasa nak mencari ilmu. Bila dia rasa tak cukup, tak puas hati, kita akan nampak lepas ni bagaimana tabi'in ada yang tak puas hati dapat hadis daripada rakan mereka, sedangkan sahabat tu masih hidup. Ini panggil perasaan tu. Sebab tu bila Imam Syafi'i ditanya dalam kitab lain, bertanya macam mana dia menuntut ilmu. Dia kata seperti seorang ibu mencari anaknya yang hilang. So bukan kalau siapa pernah ada anak pernah hilang dekat shopping komplek, dia faham. Orang yang tak ada anak ataupun ada tapi tak pernah hilang, mungkin dia tak faham. Jadi bagaimana seorang ibu yang kehilangan anak mencari anak, itu cara dia cari ilmu. Maksudnya dahaga ilmu tu ni, kan? Jadi di sini dia bawa Abu Dzar, dan Abu Dzar datang sendiri, dan diriwayatkan di sini bahawa dia menunggu sebulan baru dapat peluang jumpa Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu dia hanya minum air zam-zam saja dan tak ada makanan. Tapi yang berkatnya ialah bila dia minum, dia kenyang, dan dia kata badannya makin gemuk sebab minum air zam-zam. Dan di antara komen ulasan Rasulullah bila jumpa dia lepas tu, berkata memanglah air zam-zam ni mengenyangkan, dia makanan segala makanan. Kata Nabi ulas kat situ. Jadi dia merantau, dan ada riwayat menyebutkan dia pernah dipukul
dipukul oleh orang-orang musyrikin kerana dia nak jumpa Rasulullah SAW. So ini bukan cerita kecil lah. Ini pengembaraan, ini sakit, ini makanan tak cukup. Alhamdulillah dapat air Zam-Zam. Dan orang kata apa, berbeza dengan orang yang mungkin lah kita kata senang lena dapat satu benda. So dia berusaha mencari ilmu itu dan dia mencari Nabi SAW, dan akhirnya dia bertemu dan dia masuk Islam. Itu kisah Abu Dhar. Kemudian Syekh Burdah bawa kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab pun, walaupun Sayyidina Umar ada hadis Sahih Bukhari dan Muslim tentang bagaimana Nabi bermimpi minum air susu, kemudian ada lebih Umar minum. Ditanya oleh sahabat apa maksud dia? Maksudnya ilmu. Ilmu banyak. Bekas minuman Nabi SAW. Satu mimpi yang bermakna yang tinggi, tapi dia tetap belajar. Kemudian dia kata di sini bahawa dalam Sahih Bukhari bahawa aku bersama jiranku daripada orang Ansar bergilir nak jumpa Rasulullah SAW. Dia duduk di tempat yang bukan dekat dengan rumah Nabi, ke arah timur Masjid Nabawi, ke arah timur Madinah. Maksud rumah dia bukan dekat. Ini maksud gambaran. Yang kedua, dia bergilir sebab dia tak mampu pergi setiap hari. Ada perniagaan yang mereka jaga, ada itu tanggungjawab dan sebagainya. Maka dia kata untuk tidak miss apa-apa benda daripada Rasulullah SAW, dia bergilir dengan sahabat daripada Ansar. Nama sahabat itu disebut oleh Syekh Burdah ialah Aus bin Khawali Al-Ansari. Dalam hadis disebutkan jiranku, tak sebut nama, maka nama dia ialah Aus bin Khawali Al-Ansari, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Baik, dia dan Aus ni bergilir. Jadi maka siapa yang pergi akan balik ceritakan apa yang dia dengar daripada Nabi SAW. Pergi dan pulang, pergi dan pulang. Dan kisah yang apa tu, yang berkaitan dengan ini lah ialah satu masa sahabat dia yang pergi ni balik dengan bawa berita yang menggemparkan. Itu yang kita masuk dalam bab kisah bagaimana orang kata apa, Sayyidina Umar cek hadis. Sayyidina Umar menilai hadis. Sahabat dia orang yang siqah, dipercayai. Sahabat tiba-tiba bawa balik berita Nabi telah menceraikan isteri-isteri. Berita besar. Maka Umar buat apa? Bukan dia tak percaya, dia nak cek. Kod-kod tersilap dengar. Sebab orang yang siqah, orang yang baik, mungkin dia silap. Biasa. Maka itulah cerita bagaimana dia pergi cek. Rupanya dia pergi sendiri jumpa Hafsah, isteri Nabi, anak dia. Hafsah tak boleh jawab. Maka dia pergi dekat Nabi SAW. Disebut dalam hadis Sahih Bukhari, dia belum sempat duduk, dia dah tanya Rasulullah, atau laqta nisa'ak, Rasulullah ceraikan semua. Rasulullah senyum. Dalam hadis disebut Rasulullah senyum dan cakap tidak. Umar kata Allahu Akbar, dia takbir. Di sini bukti bahawa Sayyidina Umar cek hadis. So bila kita cek seseorang, bukan maksud kita tak percaya kat dia. Sebab manusia yang baik boleh terlupa dan tersilap. Dan yang best sekali ialah manusia yang jahat boleh cakap benar. Dalam kisah syaitan yang datang pada Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari juga, yang Nabi sebut, apabila Abu Hurairah kata dia mengajar aku kalau nak elak daripada gangguan syaitan, baca ayat kursi sebelum tidur. Syaitan ni, jin ni, atau syaitan ni, maka Nabi kata sadaqaka wa huwa kadzub. Dia pembohong besar. Dalam bab ni dia cakap betul. Maka dalam ilmu hadis dilihat semua aspek. Jadi para ahli hadis melihat aspek ini daripada sikap para sahabat. Sebab para sahabat ialah pengkaji hadis yang pertama, yang paling awal. Imam Az-Zahabi bila dia buat kitab Tabaqat Al-Huffaz, dia letakkan mula-mula ulama-ulama hadis yang terkenal ialah para sahabat, iaitu Abu Bakar Siddiq dan sebagainya. So mana para sahabat bagi kita faedah. Kemudian dia bawa lagi kisah dalam Sahih Bukhari juga, iaitu kisah dalam footnote dia bawa Uqbah bin Al-Harith yang nak berkahwin. Kemudian datang seorang wanita yang mengatakan, engkau dan bakal isterimu adalah anak susuanku. Jadi Uqbah bin Harith ni nak kahwin lah. Kemudian duduk kat Mekah. Ketika itu dia nak dapat kepastian Rasulullah di Madinah. Maka untuk hal ini dia pergi ke Madinah pada waktu itu juga, dengan kenderaan binatang tunggangan yang memang jauh.
kisah seterusnya adalah kisah Jabir bin Abdullah. Bagaimana Jabir ini merantau selama sebulan mencari seorang sahabat lagi bernama Abdullah bin Unais. Ini kisah ni Imam Al-Bukhari cerita sikit dalam Sahih Bukhari, tapi detail dalam Adab Mufrad, kitab beliau yang satu lagi. Cerita selalu dalam Sahih Bukhari, ada cerita detail dalam buku Adab Mufrad, iaitu Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Dia dengar bahawa ada sahabat Nabi yang lain yang dengar hadis yang dia tak pernah dengar. So kita kena beritahu benda ni kepada orang yang berminat tentang sejarah hadis, bahawa tak semua sahabat dengar semua hadis, tetapi semua sahabat dengar semua hadis. Boleh ayat tu. Tak akan terlepas lah hadis, walaupun seorang sahabat dengar. Kadang-kadang dua, kadang tiga, kadang lebih, kadang ramai. Tapi hadis Nabi Allah pelihara sampai kepada zaman sahabat. Rasulullah meninggal, sahabat dah jaga semua hadis. Tapi sikit dengan banyak tu tak sama lah. Sikit dengan tak sama kan? Itu dari segi hafal, dari segi catat, dari segi apa, dari segi menyampaikan pun tak sama. So makna dua aspek. Dua aspek. Apa, alhamdulillah kita faham itu. Jadi Jabir dia nak ambil hadis ni, aku nak dengar. Maka dia mencari Abdullah bin Unais yang duduk di Syam. Maka dia merantau sebulan nak mencari satu hadis. So ini kita akan dapat kisah-kisah merantau satu hadis ni, kisah-kisah yang akan datang. Tapi ini antara yang terawal. Merantau untuk satu hadis, kemudian dia nak dengar betul-betul macam mana hadis tu, sedangkan dia nak dengar daripada orang lain. So ini kalau ikut pengajian ilmu hadis, dia panggil mencari sanad yang lebih tinggi, yang lebih pendek kan? Al-Ali dengan An-Nazil. Maksudnya bila kita dengar hadis daripada seseorang, tiba-tiba orang yang kedua tu masih hidup, kita nak jumpa dia. Itu istilah mencari sanad yang tinggi. Maksud periwayat yang masih hidup, yang kita belum jumpa, kita nak jumpa. Kemudian disebutkan hadis itu tentang hari kiamat dan sebagainya. Baik. Dan Syekh Abu Burdah menyatakan bahawa bagaimana buku Ar-Rihlah fi Talab al-Hadis karya Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama kurun ke-5. Khatib Baghdadi ni banyak sangat kitab dia tentang mustalah hadis. Dan antara kitab tentang hadis yang terkenal, yang tak tebal sangat, ialah Pengembaraan Ulama Mencari Satu Hadis. Dia bawa kisah dalam tu, banyak kisah ulama merantau susah payah mencari satu hadis. Dan ada setengah kisah tu cari rupanya tak sahih. Kan? Jadi pada waktu itulah sebenarnya ada kisah dia. Jadi satu benda yang cukup menarik, maknanya bukan kadar yang kita nak kualiti. Maknanya kita akan jumpa lepas ni. Kemudian sampai ke sini, maka Syekh Abu Burdah mengetengahkan maklumat tentang perlunya seseorang itu merantau mencari ilmu, terutama di zaman dulu dan juga zaman sekarang kalau perlu. Kerana apa? Kerana ini memang kita panggil sunnah, tradisi para ulama, sama ada hadis ataupun lain-lain. Sebab itu Imam Ahmad ditanya, disebutkan di sini kisah kata-kata Imam Ahmad, rajulun yatlubul ilma yalzamu rajulan 'indahu ilmun katsir aw yarhal. Seorang penuntut ilmu tu adakah dia elok belajar dengan seorang guru yang alim, atau dia merantau cari ramai orang? Imam Ahmad kata merantau, pergi jumpa ulama yang ramai. Dia boleh jadi alim. Seorang guru di zaman tu, setiap guru tu Masya Allah, kita duduk situ dan mendapat banyak. Tapi dia kata elok kita merantau. Kemudian dia bawa lagi bagaimana ditanya ataupun disebut oleh Imam Yahya bin Ma'in ini sebaya rakan seperguruan Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in. Ditanya dan Imam Ma'in disebutkan bahawa ada 4 orang yang kamu susah nak dapat kebaikan daripada dia. Ini bagi dia lah. Apa di antaranya? Seseorang yang tak pernah merantau mencari ilmu hadis ataupun mencari ilmu. Biasa bagi dia. Kemudian Imam Ahmad juga ditanya satu hari, adakah seorang itu perlu merantau mencari ilmu? Dia kata ya. Imam Ahmad kata dia sangat perlu di zaman itu. Kerana Imam Ahmad bagi contoh Alqamah
bin Qais An-Nakhai dan Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai daripada ahli Kufah di Iraq. Mereka dapat hadis Sayyidina Umar. Maksudnya masa duduk kat Kufah, ada guru-guru dia yang pergi ke Madinah, Bali, mengajar kat dia hadis Sayyidina Umar. Kemudian dia kata Sayyidina Umar masih hidup masa tu. Maka mereka kata tak boleh jadi. Kita kena pergi Madinah dengan sendiri Sayyidina Umar. Itu. Maka Imam Ahmad ambil kesan dia, kata beginilah sepatutnya kamu jadi, mencari, merantau. Baik. Kemudian dia bawa kata-kata imam ataupun ahli falsafah terkenal iaitu Ibn Khaldun tentang kebaikan. Ibn Khaldun ulama kurun ke-8, kebaikan mencari ilmu, merantau mencari ilmu. Kita panggil Ibn Khaldun ni kira pakar dalam ilmu dan sebagainya. Dia mencerita dalam kitab dia yang dipanggil Muqaddimah tu, dia cerita perlunya merantau, kebaikannya dan sebagainya. Dan disebut sini bahawa antara ayat dia, merantau itu tidak mesti bagi seorang menuntut ilmu untuk mendapatkan banyak faedah dan kesempurnaan dengan bertemu para ulama dan orang-orang yang berilmu yang lain. Maksudnya ulama zaman dulu duduk di tempat yang berbeza, ilmu berbeza. Ada bandar-bandar ilmu yang dulunya ada, sekarang mungkin dah pupus, yang penuh dengan ulama, kena merantau. Baik. Kemudian dia bawa sini benda yang menarik juga, saya boleh kongsi. Bagaimana ada penyair yang bernama Abu Ishaq Al-Ghazi, kurun kelima. Dia penyair. Dia bagi gambaran bagaimana penggambaraan boleh mengubah hidup seorang dengan ilmu dan dengan sebagainya. Dia kata, akhfaka muksuka fi ardin nasya'ta biha. Bila kita duduk setempat tak merantau, bagi Imam Abu Ishaq Al-Ghazi, bila kamu duduk situ sebab kamu tinggal di kampung kamu, tempat kamu tidak dikenali, kamu tersembunyi, kamu tidak jadi orang yang hebat. Itu maksudnya. Dan dia bagi contoh perbandingan, walaysa yu'rafu qadru durri fil lujaji. Mutiara itu, dia kata, tidak berharga malaikat selepas dia keluar dari laut. Itu maksudnya. Jadi keluarnya kamu dari tempat kamu lahir, kampung kamu akan jadi seperti mutiara yang mana duduk dalam laut tak ada harga. Dia mesti keluar. Dan syair penyair lepas seorang lagi, Ibn Rushd Al-Maghribi As-Sabti, ini terkenal juga, kurun ke-8. Dia memuji pengembaraan dan mencari ilmu dan semua merantau ini. Dia kata, kalaulah tidak kerana merantau, mutiara itu tak akan duduk di atas mahkota. Itu ayat dia. Ya, mutiara tak boleh duduk atas mahkota kalau tak dia tinggalkan tempat asal dia. Dia tak akan diangkat sampai letak atas kepala kita. Itu maksud dia. Jadi pertama, ilmu bertambah. Yang kedua, orang kata bertemu dengan ulama-ulama. Dan yang ketiga, diri sendiri itu akan jadi lebih baik kedudukan dia bila merantau. Kan? Tak tahu ni orang cakap lah. Orang cakap kata biasa bomo, orang kampung tak pergi kat dia. Orang cakap bomo, satu kampung ada bomo, orang kampung lain datang. Itu maksudnya. Kan? Orang kampung dia tak ambil kat dia. Dia cari bomo lain. Sanggup jauh. Beberapa pagi pergi semua. Dulu dekat tempat saya ada bomo yang bomo budak kecil lah apa. Macam-macam. Yang datang mana-mana, orang negeri luar. Dia orang tepi tak peduli. Buat tak tahu. So mungkin macam itu keadaan dia. Kan? Sama ada dia merantau atau orang datang kat dia. Itu sunnah dalam hidup kita. Kemudian habis sahabat, dia masuk tabi'in. Tabi'in, kita cuba ambil sebuah sikit. Iaitu tabi'in antaranya disebutkan di sini adalah Masruq bin Al-Ajda'. Masruq Al-Hamdani ni daripada Kufah, Yaman, merantau Kufah. Dia ni anak murid khas kepada Abdullah bin Mas'ud, antara murid guru dia. Insya-Allah. Itu memang dahsyat. Masruq. Masruq ni kalau untuk bahasa Arab, dia maksud dia orang yang diculik. Memang dia diculik dari masa kecil. Sebab tu nama dia Masruq. Asal usul nama dia. Dia diculik masa kecil dan dia namakan Masruq. Jadi orang yang jumpa Masruq ni mengatakan di antaranya ialah tabi'i lain bernama Amir Al-Sya'bi. Aku tak pernah jumpa orang yang
amat mencari ilmu seperti Masruq. Maksud di kalangan orang hidup zaman tu, dia lebih lagi merantau. Itu maksud mencari. Kemudian mencari itu hanya untuk mencari satu patah perkataan atau satu hadis. Sanggup, maksudnya kalau kita kan, macam kita kata kita duduk sini, lepas tu ada ulama besar datang nak mengajar kitab. Kitab tu dia mengajar, kitab tu besar. Okey, kita kata okey ni berbaloi ni, nak pergi jauh. Tiba-tiba kita dapat kata ulama ni datang sampai dia nak mengajar 5 minit sahaja. Kita nak datang ke belajar. Kita fikir balik 5 minit dengar live lah. Kalau ada live, ataupun dengar rakaman atau sebagainya. Ataupun contoh lain kita bagi, kita nak belajar dengan guru ni, sampai-sampai dia kata saya boleh ajar sikit je. Lepas tu kita jumpa bulan depan, kita mesti frust. Sebab kita fikirkan banyak kita dapat. Sebab tu saya dah tulis dalam Facebook baru ni, dalam Twitter, antara nasihat salah seorang ulama hadis zaman sekarang di Maghribi, Syekh Sa'id Al-Kamari. Dia kata nak hafal apa-apa untuk ilmu, nak hafal apa-apa, Quran ke hadis ke, jangan bersaing dengan orang lain. Masing-masing ada pace dia, lari sampai. Tapi bersaing dengan orang yang hafal banyak, itu kita frust, kita tinggal. Ini nak hafal untuk ilmu hadis ke ilmu Islam yang lain ke sama, hanya nak hafal banyak ni. Tiba-tiba ada orang hafal lagi banyak. Hafal ni, ada orang hafal sekejap, dah boleh dah. Kita hafal. So kita jadi frust, dia kata banding kita dengan orang lain. Hafal sikit-sikit, lama-lama banyak. Itu maksud dia. Kalau kita nak, insyaAllah kita berterusan tu yang susah. Kan, berterusan susah. Ramai orang daftar apa-apa program, makin lama dia makin tak sabar. Tapi kalau sekejap, insyaAllah okey. So itu kadang-kadang jadi kan? Nak khatam Quran contohnya, kita nak mengaji Quran, bayangkanlah kita mengaji Quran sebulan sekali ataupun seminggu sekali, baca satu ayat, 2 ayat, kita pun macam balik bila nak khatam. Tapi orang yang tak fikir, dia dah khatam lah. Dia beritahu kita, saya dah khatam lah, tapi 4 tahun lah. 4 tahun orang kita faham. Orang yang datang, dia khatam. Orang yang datang balik-balik 2 ayat, aku nak 2 surat, aku nak 2 line. Tak khatam, tak khatam. So itu masalah besar. Dan memang saya pernah jumpa orang yang khatam Quran bertahun-tahun sekali dengan guru, tapi kualiti. Ada orang yang khatam cepat, laju. Ada orang yang laju je, guru tak tegur, contohnya. Mungkin. Tapi yang guru tegur ni, ada orang yang belajar Al-Fatihah, lepas tu Bismillah pun tak letak lepas. Mungkin dia akan terasa, Bismillah pun tak lepas ni, tak datang lah. Dia tak lepas. Orang lain mungkin, tak apa, kita cuba. Akhirnya dia dah sampai. Itu maksud, bila kita berjalan, kita akan sampai. Kalau orang berlari dah berhenti, kita kesan Arnab dengan bulu-bulu. Kemudian Abul Aliyah. Baik. Menuntut ilmu, dia kata Syekh Abu Qurdah, sebelum kita masuk kepada Abul Aliyah, kata Syekh Abu Qurdah dalam nota kaki di bawah ni, bahawa ia menjadi satu tradisi nak cari ilmu tu bukan hanya di kalangan ulama, tapi di kalangan pemerintah dan khalifah. Cuma beza dia apa? Beza dia khalifah, bila dia tak faham, dia suruh orang pergi belajar, pergi tanya. So dia macam susah hati fikir, apa maksud syair ni, apa maksud ayat ni, apa. Dia tak puas hati. Kau pergi pergi tanya, pergi. Baik, dapat. Maksud, kalau dia tak minat ilmu, dia takkan hantar orang. Biar tak tahu, tak apa kan. Tapi tak, dia fikir khalifah, pemerintah, apatah lagi ulama. Itu maksud dia, apatah lagi ulama. Baik. Kemudian Abul Aliyah ni tabi'i, Rufai' bin Mihran, meninggal tahun 93 Hijrah. Dia kata, dia kata sendiri, kami pernah dulunya dengar satu hadis riwayat daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa kami berada di Basrah, Iraq. Maka kami tidak redha, kami tak akan tenang sehinggalah kami pergi sendiri ke Madinah dengar daripada mulut mereka sendiri. Kalau kita kan, cukuplah orang dah pergi sana penat-penat mengaji, kita ambil daripada guru. Guru tu
kata, aku dengar daripada sahabat Nabi. Okey, Alhamdulillah, saya salim, saya dapat. Dia kata dia, ini tak boleh jadi. Kita pergi. Kalau kita tak ada semangat positif tu, dia cakap apa? Sama je lah. Tak sama. Sebab tak sama tu lah, sebab dia faham tak sama tu lah dia sanggup. Tapi orang yang faham sama, masalah besar, sama je. Kalau orang cakap macam, saya nak ngaji Quran, bukan dah ngaji dah dulu. Tak apa, saya nak tambahkan, sama lah Quran. Dah, ni salah. Sebab tu ulama-ulama dulu dia ngaji Quran dengan ramai guru. Kan? Ramai guru. Ada setengah ulama zaman sekarang pun dia kata, saya khatam Quran berapa puluh kali daripada berapa puluh orang guru. Itu memang banyak kali ni, kenapa? Itulah orang yang faham. Kita, saya pernah sekali khatam. Itulah cukup lah bagi saya. Itu kekurangan kita. Itu maksud. Tak sempat saya terlain. Ini maksudnya ada peluang tapi tak nak. Itu yang masalah. Jadi Abu Aliyah ni kata, kami tak akan tenang sehingga akan pergi ke Madinah sendiri daripada Basrah, jauh pun, untuk dengar daripada mulut sahabat itu sendiri. Itu kehebatan para ulama ni. Kemudian Sa'id bin Musayyab sama juga, seorang lagi sahabat tabi'in, meninggal tahun 94 Hijrah. Dia nama ayah dia boleh dibaca Musayyab dengan Musayyib. Boleh baca dua-dua. Alim yang terkenal, meninggal 94 Hijrah. Dia kata, Sa'id bin Musayyab ini, aku pernah merantau beberapa hari dan beberapa malam mencari satu hadis sahaja. Nak apa? Merantau satu hari, satu malam, 2 hari, 2 malam, 3, beberapa malam untuk satu hadis sahaja. Ini disebut oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tadi yang terbagi pengembaraan. Maksud apa dorongan dia? Dan bagaimana fahamnya dia tentang pahala yang Allah bagi. Bagaimana fahamnya dia tentang tak sia-sia merantau walau hanya satu hadis. Ada setengah murid tak sabar, dia jumpa seorang guru, dia kata, saya duduk sini dah lama lah, dapat sikit je. Kata, kau dapat banyak lah. Dia bandingkan dengan orang lain, bersyukurlah dapat banyak. Itu maksud. So Sa'id bin Musayyab tidak merasa rugi, bahkan dia merasa bahawa pengembaraan itu perlu untuk mencari satu hadis, satu saja, hadis yang baru, hadis yang dia baru dengar dan sebagainya. Kemudian satu lagi kisah tentang Amir Al-Sya'bi. Ini seorang lagi tabi'in yang terkenal. Kalau kita nak tahu zaman tabi'in ni, tarikh wafat saya bagi dalam kurungan tu ialah tarikh wafat mengikut hijrah. Kata ulama yang menyebut tentang sejarah ni, biasanya zaman sahabat berakhir pada tahun 80 hijrah. Itu zaman sahabat. Dan zaman tabi'in pula berakhir ketika 140 hijrah. Lebih kurang macam tu. So mana-mana ulama yang meninggal antara tahun puluhan sampai hujung 100 sampai 100 lebih, itu masih dikira tabi'in. Sampailah 140. Amir Al-Sya'bi meninggal 103 Hijrah, 103. Dia ni orang Kufah. Kemudian disebut di sini bahawa Amir Al-Sya'bi keluar daripada Kufah menuju ke Mekah disebabkan 3 hadis. Dia ada 3 hadis dia nak cari. Dia sanggup keluar daripada Kufah ke Mekah sebab ada 3 hadis dekat Mekah yang dia nak cari daripada para ulama yang lain. Sama dia kata apa? Moga-moga aku bertemu seseorang yang pernah bertemu Nabi SAW. Maksudnya dia dengar hadis daripada orang lain. Macam tadi juga, aku harap hadis ni aku akan dapat daripada mulut sahabat Nabi SAW. Semoga aku bertemu. Memang dia murid para tabi'in lah. Dia mendengar murid para sahabat. Sebab dia tabi'in, dia meninggal 103 Hijrah. 3 hadis dia fikir 3 hadis ni tak tenang dulu. Aku nak kena pasti juga 3 hadis. Sebab itu, kalaulah kita susah payah tak tidur malam, tidur siang, ataupun tak tidur siang dan malam mencari maklumat sikit je, kita jangan rasa rugi. Aduh, aku sampai seminggu satu ni je. Tak, itu tak pergi mana pun. Itu ulang alik perpustakaan ataupun ulang alik dalam alam maya ataupun susah hati lena kejap, cari kejap, susah hati lena kejap, itu biasa lah. Susah hati makan kejap, itu susah payah untuk dapat satu maklumat kecil, itu benar besar lah. Kita nak tahu sebenarnya, macam kadang-kadang penuntut ilmu hadis atau ilmu Islam cari nama ulama, siapa ni?
punya cari nak tahu bila lahir, kat mana meninggal. Orang yang nampak kita buat dan tak faham, itu bukan susah payah. Nah, ini penting nak tahu siapa dia ni. Jangan ada orang cakap, orang mengaji bukan Islam juga cakap sia-sia. Kan panggil orang macam tu, dia bukan nak bagi semangat. Dia bagi down kita. Kau dah cerai berapa lama dah? Seminggu. Cukup lah. Ingatkan nak bagi semangat. Go on, teruskan. Pokemon Go. Cari. Masuk cari. Tak, dia macam jumpa tak? Itu kan aku dah cakap. Tak payah. Ini susah. Kawan ni berat. Maksudnya. Dan kalau pensyarah macam tu lagi berat. Kalau guru macam tu lagi berat. Kalau murid nak tahu ni. Tak payah. Benda macam tu tak payah sibuk. Susah, dia terbalik lah. Sebab tu dia yang bagi semangat cari. Kan? Sebab tu para ulama' dia sentiasa menyokong benda-benda sebegini. Sebab apa? Okey, contoh satu sebab. Apa faedahnya Sya'bi dah dapat hadis tapi nak dengar pada sahabat, sebab nak jumpa sahabat. Bukan senang jumpa sahabat. Sahabat yang akhir sekali meninggal tahun 110 gitu. Maknanya lebih kurang 80-90 tu dah habis lah. Anas bin Malik meninggal 93. Zaman tu dah habis lah orang meninggal. Jadi hidup sampai 100 tahun umur dia. Anas bin Malik. Dia antara sahabat yang terakhir meninggal di Basrah. Di Madinah katanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Di seluruh dunia Islam ialah Abu Tufail Amir bin Wathilah meninggal 110 Hijrah. Jadi bayangkan dia duduk di zaman dia dah makin kurang sahabat. Betapa bertuahnya dia dapat jumpa seorang yang pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Anas bin Malik pernah cerita dia salam dengan Nabi, kemudian sahabat murid dia jumpa dia salam rasa tangan yang pernah salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini benda besar, bukan benda kecil. Betul Nabi sebut sahabatku kalau derma sedikit setengah cepat, orang lain derma apa? Sebesar gunung, tak akan sama pahala. Kan? Apa ni, law anfaqta misla Uhudin dhahaban. Kan? Kalau kamu boleh derma seperti bukit Uhud itu emas, tapi sahabatku derma apa nasi fahu kan. Balawa apa ni macam mana hadis tu? Maksudnya itu sahabat. Mau nilai dia kan. Kalau kita dapat jumpa seorang sahabat Allah, itu orang yang faham nilai kan? Macam orang sekarang jumpa pelakon ke penyanyi kan? Selfie itu bernilai lebih daripada sekadar selfie dengan apa orang biasa. Itu maksudnya. Kemudian disebut lagi tentang Sya'bi. Bila disebut di sini Sya'bi, antara kelebihannya ialah dia hafal hadis. So ini antara sampingan lah, kita panggil maklumat cukup menarik. Dia kata, aku tak pernah salin apa-apa hadis. Dia dengar apa. Yang kedua, seorang beritahu hadis dekat aku sekali je, aku akan ingat dan tak perlu ulang. Itu dahsyat. Dan tapi dia kata akhirnya di usia tua dia lupa sebahagian ilmu tu. Dia ceritakan di awal. Tak apa. Ada seorang ulama lain juga pernah kata bahawa hadis yang dia hafal betul-betul banyak. Ada hadis yang dia ragu-ragu, ada sikit. Tapi ragu-ragu tu pun betul juga. Itu ilmu dia. Itu hafazan dia kan. Hari ini orang boleh tengok macam mana hafazan di negara barat. Dia ada latih memori kan, Tony Buzan ke siapa tak tahu, dia latih kan, dia buat pertandingan World Memory Championship. Kita punya ada orang saya pernah tengok dalam video, seorang baca poem yang dia baru buat on the spot, orang tu dengar dan dia boleh ulang on the spot lepas. Tapi mungkin short term lah, tapi yang penting ada orang yang macam tu kan, ada orang yang macam tu walaupun dia tak beriman. Kemudian ditanya kepada Sya'bi macam mana aku ada ilmu yang banyak. Murid-murid dia tanya, ini maklumat yang penting sebagai maklumat yang kita nak ambil. Dia kata pertama, binafil i'timad. Binafil i'timad, maksudnya ialah dia bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang kedua, wasayri fil bilad.
jihad, merantau jauh ke banyak negara. Itu banyak ilmu tu. Jauh perjalanan luar pemandangan ke jauh perjalanan tidur. Itu masalah dia kan. Kemudian yang ketiga, wasabrin kasabril himar, sabar macam sabarnya keledai. Orang Arab nak cerita sabar ni keledai ya. Kan? Sampai ada keledai tu yang tengok kat YouTube, dia letakkan barang banyak sampai dia terangkat ke depan. Punya sabar. Betul barang banyak kalau dia terangkat keledai. Kan? Terbang keledai tu. Leteri lagi. Kata orang tulis. Setakat mana yang mau buat. Kemudian disebutkan lagi tabi'i seterusnya ada satu lagi buku dia ke buku luar awal dalam menuntut ilmu seperti burung menggagak dan burung. Maksudnya dia gunakan sepenuhnya dan dia juga merantau sejauhnya. Kemudian Imam Ad-Darimi menyebut tentang seorang lagi tabi'in iaitu Abu Qilabah. Abu Qilabah seorang tabi'in. Ini kalau kita baca sanad, kita selalu jumpa Abu Qilabah dalam sanad. Iaitu Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, meninggal 104 Hijrah, tu tabi'in. Dia kata satu masa aku merantau dan singgah di Madinah 3 hari. Tujuan utamaku ialah supaya datang seorang alim untuk mengajarku satu hadis. Maksudnya dia tahu, dia dah budget, dia dah prepare untuk seorang alim datang. Maksud dia kata apa? Aku tunggu tu tak rugi. Betul tak? Maksud tunggu tak rugi. Itu orang lagi ke? Oh, ya. Dia 3 hari tunggu. Tak tahulah kan kalau kita cakap, kalau kita pergi kuliah, ada seorang ulama luar negeri datang. Dia datang ke KL, kita pun pergi kuliah, dia kata Syekh akan sampai dalam lebih kurang 5 jam. Apa agak berlaku kan? Macam ya. Tapi kalau makanan disediakan atau mungkin okey lah. Tapi kalau macam wow kan? Kita merantau jauh sampai lagi 5 jam ya, gang macam mata semua. Ini 3 hari Abu Qilabah, orang yang kau cari 3 hari lagi sampai. 3 hari tunggu. Maksudnya dia dah hal nak pergi tempat lain, tapi tak apa, kita itu dia panggil kan. Maknanya sebab tu saya kata, kalau kita boleh baca, terutama yang boleh baca bahasa Arab, kalau baca kisah-kisah ni satu persatu dan renungkan, dia akan semangat, insya-Allah. Sebab kita ni semangat ni kita kena akui, motivasi tu kena cari kan. Kisah benar lebih kita akan beri kesan kita. Kisah boleh kesan kita. Baik. Kemudian satu lagi tabi'in ialah Makhul Asy-Syami. Ini seorang lagi tabi'in, Makhul Asy-Syami. Ini masya-Allah lagi dikenali, meninggal 112 Hijrah. Dia ni Makhul Asy-Syami disebutkan oleh ulama di sini, saya sudah sebut. Dia kata contohnya dia pergi ke Iraq. Aku dibebaskan di Mesir, dia seorang hamba dibebaskan di Mesir. Dan di Mesir, selepas aku dibebaskan, aku menuntut kalau boleh semua hadis dekat situ, semua ilmu dekat Mesir, tempat aku duduk tu, masuk di mana tempat dia duduk di Mesir tu, aku tahu semua. Ini trend tradisi, kata ulama, tradisi ahli hadis. Iaitu syarat untuk dia merantau ialah dia khatam, mencatat semua hadis di bandar dia dulu. Itu antara syarat dia. Syarat ni tak masuk dalam syarat yang syarat sesama ahli hadis lah. Maksudnya seolah-olah macam kalau kita merantau, jadi murid rakan akan tanya, kau dah habis salin lah hadis tempat kau? Nak jawab macam mana? Kalau jawab belum, selit lah. Masuk zaman tu. Jadi kemudian kata dia pergi Iraq pula. Dia pergi Iraq, semua yang ada di situ aku dapatkan semua. Itu cara ayat itu. Kemudian aku pergi Madinah pula. Kemudian aku pergi Syam pula. Semuanya tentang hadis dan ilmu yang diriwayatkan. Maknanya dia memang cover betul. Memang pergi dan habis dia cover semampu yang mungkin. Kemudian okey, aku rasa aku dah habis dah ni, kita pergi tempat lain. Itu macam tu. Baik. Kemudian yang Allah bagi kepada dia kelebihan dia ialah apa? Maka dia kata, apa yang aku dapat dan aku dengar, aku belajar, semuanya adalah dadaku,
aku boleh ambil bila-bila masa aku nak. Oh, ini dahsyat kan? Dan ini satu kurniaan. Dia disebabkan doa dan berkat dan sebagainya. Mungkin satu kurniaan bila dia dah bersungguh-sungguh, Allah bagi. Kan? Mungkin kita belum sampai sebab kita belum bersungguh-sungguh. Jadi dia boleh recall anytime. Ini susah. Orang yang hafal dia tahulah. Saya ada anak yang hafal Quran. So bila nak recall balik mencabar juga. Nak hafal satu hal, berjaya khatam, alhamdulillah. Sebab tu ada kawan-kawan saya yang hafiz Al-Quran. Dia kata dia entah Al-Hafiz. Apa dia jawab saya? Kawan saya, dia yang cakap, kata saya Al-Habis. Dia yang cakap saya dah habis hafal. Bila nak recall, cabaran. Ya? Itu maksudnya. Itu memang kau dapat benda ni, insyaAllah. Kemudian satu lagi ialah tentang sampai di sini. Baik. Baik. Lepas ni kita sebutkan tentang tabi'in. Disebutkan tentang bagaimana kisah para ulama menuntut ilmu. Disebutkan. Jadi antara yang menarik disebutkan di sini ialah bagaimana seorang ulama bernama Abdullah bin Farruh Al-Qayrawani daripada Andalus, lahir di Andalus pada tahun 115 Hijrah, meninggal di Mesir 176 Hijrah. Kadang-kadang kita tengok para ulama ni, dia lahir tempat lain, membesar tempat lain, belajar tempat lain, rantau, meninggal tempat lain, kan? Macam imam kita, Imam Syafi'i, kan? Daripada Palestin ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, ke Baghdad, ke Mesir, akhirnya. Baik. Kemudian imam ni dia kata aku sampai Kufah dan aku amat ingin ambil hadis daripada Sulaiman bin Mihran, Imam Al-A'mash. Ini Imam Sah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dalam kitab hadis, nama A'mash ni sentiasa berulang. Jadi Sulaiman bin Mihran ni masya-Allah ulama besar. Tapi yang sedih yang dia kata waktu dia sampai tu, ini kisah yang menarik lah bagaimana kesungguhan dan bagaimana dia dapat nikmat yang Allah bagi. Dia sampai di situ, ketika dia sampai lah ketika A'mash sedang dia panggil apa? Marah. A'mash marah dan tak nak baca hadis. Tak nak baca hadis. Maksud dia ada sebab lah. Dia marah tu. Dia kata, kalau macam ni keadaan dia, saya tak mengajar. Katalah sebulan. Allah, sebulan tak mengajar. A'mash. Itu maksudnya besar punya sedihnya para ulama hadis. Dia sampai time tu. Timing tak kena. Kan? Ada kisah lain lagi lepas ni kita akan tengok yang kisah Baqi bin Makhlad tu kan. Timing tak kena. Imam Ahmad tengah ditahan tak boleh mengajar. Dia baru sampai pada Andalus. Tapi rezeki Allah bagi sebab kesungguhan. Maka dia sampai di Kufah. Dia kata, aku sentiasa pergi ke rumah dia. Kalau aku dapat jumpa dengan dia. Ini rumah A'mash. Dia tak nak mengajar. Aku jalan ke rumah. Kok lah dapat. Kita keluar ke. Tak dapat. Dah lama. Satu hari aku duduk depan pintu rumah. Aku fikir, kenapa lah aku ni daripada jauh datang tak dapat jumpa. Jauh datang Andalus dan negara-negara lain. Fikir. Tiba-tiba pintu A'mash dibuka. Keluar hamba perempuan A'mash keluar. Dan dia tanya, kau buat apa kat sini? Kenapa ni? Hamba perempuan ni kata, aku daripada jauh, aku nak jumpa A'mash. Lepas tu, kamu dari mana? Daripada Andalus, kemudian daripada Afrika, daripada jauh kan? Lepas tu, rupanya hamba perempuan ni dia pernah bekerja, dia kata dengan dia tak sedar bahawa perempuan ni hamba yang dulu dekat sana dia pernah jumpa hamba ni kerja dengan keluarga dia gitu. Kemudian hijrah akhirnya kerja dekat A'mash. Dia jumpa rezeki dekat situ. Dia kenal. Dia kata ini kenal ni keluarga Ibn Farruh semua. Engkau ke ya? Engkau Abdullah ya? Aku Abdullah. Kan? Inilah dia. Jadi apa? Dia terus masuk jumpa A'mash. Dia kata apa? Inilah lelaki yang lama aku selalu cerita kat kau kan. Lelaki baik ni, orang bagus. Inilah sampai ke bab itu. Nak jumpa A'mash tengah marah dia tu, yang tak nak jumpa siapa-siapa. Maka dia buat apa? A'mash
dia mengajar dia seorang je. Dia tengok rezeki kan, dengan sabar kejap lah kan. Dan lebih betul ialah Akmas suruh dia duduk di rumah di depan rumah dia. Maksud dia sewakan apa tak tahu lah, duduk situ. Maka dia kata, aku dapat dengar daripada dia, di waktu semua orang tak dapat, aku seorang dapat. Itu rezeki. Itulah rezeki. InsyaAllah. Ada satu lagi kisah yang macam tu juga. Imam Malik bukan masuk masjid, dah beli kaum sini lah. Imam Malik pergi belajar dekat seorang guru dia, mungkin nama dia Ibnu Hurmus rasanya. Dia pergi, kemudian pekerja-pekerja dan hamba-hamba Ibnu Hurmus ni, dia bagi upah. Imam Malik kaya, bagi upah kurma apa ke jaga kat pintu. Kalau ada orang datang cakap imam sibuk, Ibnu Hurmus sibuk, dia seorang dapat. So kadang-kadang kena ada trik juga kan. Bukan maksud maksudnya sibuk betul lah kan. Ini peluang nak mengaji. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa kisah ni di zaman moden, bagaimana ada ulama yang dah tua tapi tiba-tiba dia izinkan kepada seorang untuk belajar dengan dia, maka dapat belajar. So kita ada sebahagian sahabat-sahabat saya yang sebut kita kena banyak doa, sebab kita tak tahu macam mana ilmu tu sampai. Doa banyak-banyak, mungkin rezeki kita akan dapat. Walaupun kita macam susah, tak doa, ya Allah mudahkanlah untuk aku. So kita akhirnya dapat dan kita tak sangka-sangka. Dan tu di Malaysia, ulama ramai datang dari luar negara. Kalau kita nak pergi sana cari ulama ni, seorang duduk Maghribi, seorang Mekah, seorang Yaman, seorang apa,